Assalamualaikum. Selamat kembali lagi ke channel Meremang. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di dalam keberkahannya. Amin. Kali ini, Ati ingin menceritakan satu lagi kisah alam bunian yang pernah terjadi di Port Dickson. Menurut ramai orang yang pernah ke sana, ada yang mengatakan bahawa ada beberapa pantai di Port Dickson yang dikatakan tidak sesuai untuk dilawati. Kisah yang akan Ati ceritakan ini terjadi pada tahun 2020 di mana seorang lelaki dikatakan hilang di pantai Port Dickson dan beliau ditemui dalam keadaan yang sangat misteri. Tapi seperti biasa, sebelum kita meneruskan kisah ini, mari kita sama-sama membaca doa agar kita terlindung dari segala gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Kisahnya begini. Pada Mac 2020, ada 3 orang sahabat yang bernama Yus, Ila dan Azri telah pergi berkemah di pantai Blue Lagoon, Port Dickson. Ila adalah adik kepada Yus, manakala Azri adalah kawan sekolah kepada Yus dan Ila. Mereka sampai di situ sekitar jam 11 malam. Sampai saja di Blue Lagoon, mereka pun memasang 2 kemah. Pada jam 12 tengah malam, Ila pun masuk ke dalam kemahnya. Ketika berada di dalam kemah, Ila masih lagi terdengar suara Yus dan Azri sedang berbual-bual. Tetapi lama-kelamaan, suara mereka semakin jauh dan terus hilang. Tiba-tiba, Ila seperti terdengar suara seorang lelaki memberi salam di hadapan kemahnya. Assalamualaikum. Ila hanya berdiam dan mematikan diri. Sekali lagi orang itu memberi salam. Assalamualaikum. Ila tetap berdiam. Tidak lama kemudian, Ila terdengar suara kecoh di luar kemahnya, seperti Yus dan Azri sedang mengejar sesuatu. Ila pun terus keluar dari kemahnya. Rupa-rupanya, Yus dan Azri memberitahu bahawa mereka melihat ada satu sosok yang berdiri di luar kemah Ila, dan ketika mereka mengejar sosok itu, ianya terus hilang secara tiba-tiba dalam keadaan bercahaya. Setelah itu, mereka pun tidak lagi membahaskan hal itu. Ila pun masuk tidur sementara Yus dan Azri terus berbual-bual di luar kemah. Jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Yus berkata dia tiba-tiba seperti terpanggil untuk mandi ke dalam pantai kerana badannya terasa sangat melekit. Pada mulanya Azri cuba menghalang, tetapi Yus tetap berdegil dan dia pun meninggalkan perkemahan mereka. Suasana jadi cemas apabila Yus masih lagi belum pulang ke kemahnya sekitar jam 5.30 pagi. Ila dan Azri pun mencari Yus ke merata tempat, tetapi Yus tidak ditemui. Sekitar jam 8 pagi, Ila dan Azri pun membuat laporan polis. Setelah itu, ramai yang turun membantu dalam misi pencarian Yus, tetapi yang peliknya, jejak Yus langsung tidak dapat dikesan. Masuk hari ketiga Yus hilang, ramai yang mengatakan kalaupun Yus dijumpai, pasti sudah tidak bernyawa lagi. Pada hari itu, jam 11 malam, teman wanita Yus dan beberapa orang menunggu di tepi pantai. Teman wanita Yus telah cuba mengocak-ngocak air di tepi pantai itu dan membaca beberapa ayat seperti yang telah diajarkan oleh beberapa perawat.
Jam 12.45 pagi, mereka terkejut apabila melihat ada satu sosok manusia yang keluar daripada laut. Pada awalnya, mereka sangka itu adalah salah satu anggota scuba yang telah menyertai misi pencarian Yus. Kerana ketika itu, suasana tidak terang dan hanya bercahayakan cahaya dari bulan sahaja. Semakin sosok tubuh itu menghampiri mereka, barulah mereka tahu bahawa itu adalah Yus. Keadaan Yus sangat-sangat lemah dan sebaik saja Yus sampai di tepi pantai, yang peliknya mereka melihat Yus memusingkan badannya sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah pantai itu, seolah-olah ada yang menghantarnya, padahal tidak ada sesiapa pun di situ. Pasukan penyelamat pun mengangkat Yus dan membawanya ke khemah paramedik. Keluarga Yus menceritakan bahawa keadaan Yus ketika itu sangat-sangat tidak bermaya, seolah-olah separuh sadar. Mulutnya pula berbuih-buih. Para penyelamat pun cuba mengeluarkan air daripada mulut Yus dan ada juga yang cuba azan di telinga Yus. Yang peliknya, suhu badan Yus normal ketika itu, tetapi bibirnya menggigil-gigil seperti orang kesejukan. Tubuh badannya basah tetapi tidak sejuk dan jari-jarinya tidak kecut seperti orang yang telah berendam lama di air. Yus pun dibawa ke rumah sakit Port Dickson. Sampai saja di hospital, keluarga Yus pun menunggu di luar bilik pemeriksaan. Tiba-tiba, salah seorang pegawai perubatan memanggil. Keluarga Raden Saifullah, sila masuk. Dia memanggil sebanyak 2 kali dan memandang ke arah keluarga Yus. Raden Saifullah, sila masuk. Barulah keluarga Yus sadar bahawa pegawai itu sebenarnya memanggil mereka dan Raden Saifullah itu adalah Yus. Ketika keluarga Yus masuk, Yus menggelarkan namanya Raden Saifullah dan ketika itulah dia mengatakan bahawa dia tidak mengenal semua ahli keluarganya. Cara Yus berbual juga seperti zaman Hang Tua, yang mana dia menggunakan bahasa seperti hamba dan tuan hamba dan pandangannya terus tajam ke arah satu sudut seperti orang yang sedang kerasukan. Keluarga Yus tidak tahu apa yang diperhatikan oleh Yus ketika itu. Setelah 1 hari di ward, Yus dibenarkan pulang keesokan harinya. Yus pun dibawa ke satu homestay di Port Dickson sebelum keluarga Yus berniat untuk membawa Yus pulang ke Kuala Lumpur. Sampai di homestay tersebut sekitar waktu maghrib dan ahli keluarga Yus semua sibuk kerana ingin mengerjakan solat maghrib. Dan Yus ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Setelah mereka solat, mereka dapati Yus hilang. Dalam keadaan cemas, semua ahli keluarga Yus keluar mencarinya. Akhirnya, mereka melihat Yus berada di tepi pantai berdekatan dengan homestay tersebut. Yus ketika itu dalam keadaan sudah ingin masuk ke dalam pantai. Nasib baiklah keluarga Yus cepat sampai ke lokasi. Keadaan Yus ketika itu sangat lemah. Yus pun dibawa balik ke homestay dan ada seorang perawat di situ mengatakan bahawa Yus tidak boleh berada di sekitar pantai itu kerana seperti ada sesuatu yang akan sering memanggil semangat Yus. Malam itu juga mereka dengan segera bertolak ke Kuala Lumpur dengan menaiki 2 kereta. Yus dibawa ke rumah adiknya Fika. Ketika mereka sampai di rumah Fika, mereka sangat terkejut kerana rumah Fika tiba-tiba dipenuhi air seperti banjir dan air itu berada di paras buku lali. Sangat misteri. Ada beberapa hal pelik yang berlaku, tapi dipendekkan cerita, Yus telah mendapatkan rawatan selama 1 tahun lebih dan Yus sudah mula pulih seperti sedia kala. Dia pun mula membuka cerita apa sebenarnya yang terjadi ketika dia hilang pada malam itu. Pada malam hari perkemahan mereka, ketika Yus berjalan untuk mandi di pantai Port Dickson, dia terjumpa dengan seorang budak lelaki yang sedang membawa seekor kucing hitam. Yus pun berbual-bual dengan budak itu dan budak itu memujuk Yus agar mengikutnya pulang ke kampung budak tersebut. Entah kenapa, Yus pun mengikuti budak itu.
Sampai saja di sebuah perkampungan, Yus melihat tempat itu seperti ada majlis dan keadaan di sana sangat meriah. Orang-orang di situ semuanya mempunyai paras rupa yang cantik-cantik dan tampan, dan ketinggian mereka adalah 3 kali ganda berbanding manusia biasa. Mereka semua memakai baju berwarna putih. Wanita-wanita di situ menutup auratnya dengan sempurna. Yus pun disambut dengan begitu baik oleh ketua di situ. Dia pun diberi makan dan disediakan rumah yang sangat besar dan cantik. Yus sangat-sangat terpegun dengan kampung itu dan juga penduduk-penduduknya yang sangat baik-baik belaka. Yang membuat Yus kagum adalah penduduk-penduduk di situ bergerak dengan sangat pantas seperti cahaya. Yus merasa sangat nyaman ketika berada di kampung itu. Yus didatangi oleh ketua kampung di situ dan dia memujuk Yus untuk terus tinggal di sana. Yus dibenarkan untuk memilih mana-mana wanita untuk dijadikan isteri, tetapi dengan syarat Yus tidak boleh balik lagi ke alamnya. Setelah beberapa hari, Yus ditanya lagi oleh ketua di situ. Dia memujuk Yus agar tetap menetap di kampung itu. Yus tiba-tiba terfikir akan adik-adik perempuannya. Walaupun menurut Yus, dia merasa sangat selesa tinggal di sana, tapi kehidupan di sana sangat membosankan untuk Yus. Sebab kehidupan di sana seperti kehidupan zaman dulu-dulu kala. Yus pun bertegas tidak mahu tinggal di situ, walaupun ketua kampung sudah memujuk dan menawarkan berbagai tawaran untuknya. Akhirnya atas permintaan Yus, dia pun dihantar kembali ke dunia nyata. Yus memberitahu bahawa ketika dia dirawat di Hospital Port Dickson, dia masih lagi dapat melihat orang-orang yang menghantarnya masih berada di situ. Mereka menggunakan pakaian serba putih, bersarban dan seolah-olah menanti Yus untuk berubah fikiran mengikut mereka pulang ke alam mereka. Ketika itulah Yus menggelarkan dirinya Raden Saifullah dan Yus juga tidak begitu sadar akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Syukur Alhamdulillah, setelah beberapa tahun mendapatkan rawatan, Yus sembuh. Begitulah kisah benar yang pernah terjadi di Port Dickson. Kisah ini saya dapatkan dari salah satu channel di YouTube. Menurut Ati, kisah ini sangat menarik untuk Ati kongsikan bersama anda. Semoga ada iktibar yang boleh kita pelajari dari kisah ini. Semoga bertemu lagi di episod akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.